ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون. Situ. Zalika bi'annahum bermula demikian itu dengan sebab bahawa mereka itu kanu yakfuruna biayatillah, adalah mereka itu kufur dengan ayat Allah Ta'ala daripada Taurat, Injil, Quran. Kita ulang belum pada ni. Katanya cerita dianya wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah. Jadi cerita asalnya ketika Banu Israel bercakap dengan Nabi Musa supaya Nabi Musa itu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala keluarkan daripada tumbuhan bumi, daripada segala sayurannya dan timunnya dan gandumnya dan sebagainya. Dengan sebab mereka itu ketika duduk di padang teh, mereka makan makanan hanya al-mannu dan as-salwa. Maka lama kelamaan dalam masa 40 tahun di situnya, maka datanglah jemu pada makanan yang ialah al-mannu was-salwa. Maka dia minta daripada Nabi Musa supaya berdoa daripada Allah Ta'ala keluarkan tumbuhan-tumbuhan bumi. Maka di situ Nabi Musa tanya, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah kamu patut minta tukar akan yang terbaik baik dengan yang kurang? Maka sekiranya kalau kamu nak juganya, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Maka hendak turun oleh kamu ke negeri Mesir atau kepada mana-mana negeri, maka di situlah fa inna lakum ma sa'altum, maka bahasa di sana ada benda yang kamu minta. Maka apabila keluar daripada padang tih pergi kepada turun kepada bandar, maka di situlah katanya waduribat alaihimudz zillatu wal maskanah, maka dijadikan di atas mereka itu kehinaan dan miskin. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan kembali mereka itu dengan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini nak menyatakan sebab apa sebab, apa fasal mereka itu jadi terhina, jadi miskin dan marah, dapat marah daripada Allah Subhanahu wa taala, kena marah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan katanya zalika bi annahum, zalika dan zalika bi annahum, bermula demikian itu jadi kehinaan dan miskin dan kembali murkaan Allah. Bermula demikian itu jadi
apa dia? Jadi kehinaan dan miskin dan dapat dimarah oleh Allah Taala atas mereka itu tu pasalnya sebab dianya bermula demikian itu dengan sebab bahawa mereka itu Banu Israel kanu yakfuruna bi ayatillah, adalah mereka itu kufur mereka itu adalah mereka itu Banu Israel kufur dengan segala ayat Allah, tak beriman, tidak mengikut akan ayat-ayat Allah. Apa dia ayat Allah tu? Daripada Taurat dan Injil dan Quran. Dengan sebab mereka tidak mengikut ajaran kitab Taurat, tidak mengikut ajaran Injil, tidak mengikut ajaran Quran. Maka sebab mereka tak beriman dengan ayat Allah, kufur dengan ayat Allah, tidak mengikut ajaran Taurat kalau orang Yahudi, yang zaman Yahudi, kalau orang Nasrani tidak mengikut ajaran Injil, dan Yahudi dan Nasrani yang ada pada masa Nabi Muhammad tidak mengikut ajaran Quran. Itulah sebab mereka itu jatuh dalam kehinaan dan dalam miskin. Dan dimarka oleh Allah Ta'ala di atas mereka itu. Lagi pulanya, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, dan membunuh dan bunuh mereka itu Banu Israel akan segala nabi-nabi dengan tiada sebenar. Bunuh dengan tiada sebenar maknanya bunuh dengan tidak ada hak dibunuh. Dia kalau orang kitanya bunuh dengan tidak ada sebenar maknanya bunuh dengan tidak ada hak dibunuh. Kalau sebab orang tu dia bunuh orang kemasalan, dibunuh itu sebagai bunuh yang ada hak. Dibunuhkan dia dengan sebab dia berzina, seperti dia rejam sehingga mati, maka itu bunuh dengan secara ada hak. Maka satu kesalahan yang besar yang dilakukan oleh Banu Israel yang menyebabkan mereka itu jatuh dalam kehinaan dan kemiskinan dan dimurka oleh Allah Ta'ala di atas mereka itu, satu sebabnya ialah dan bunuh mereka itu akan segala Nabi. Ini akan beberapa banyak daripada Nabi. Bunuh tu dengan tiada sebenar. Dengan tiada sebenar, yakni dengan tidak ada kesalahan. Seperti Nabi Zakaria dan Yahya. Nabi Zakaria pun dibunuh oleh orang Yahudi, orang Banu Israel. Nabi Yahya pun demikian. Diriwayat bahawa Yahudi bunuh 70 orang Nabi-Nabi pada satu pagi. Mana dalam satu hari itu memanglah dia banyak daripada Banu Israel itu jadi Nabi. Jadi mana dalam suatu masa tu mereka ada bunuhkan Nabi-Nabi, maka dalam satu hari itu lebih kurangnya 70 orang dibunuh daripada para Nabi, dibunuh oleh Banu Israel. Dan setengah daripada mereka yang usaha untuk nak membunuhnya ialah Nabi Isa sendiri. Jadi apa pasal mereka Banu Israel tu dia usaha nak membunuhkan Nabi-Nabi? Sebab merekanya, kita maklum bahasanya orang Yahudi itu ialah umat Nabi Musa. Maka umat Nabi Musa tu, Nabi Musa itu belum pada Nabi Musa, belum pada Nabi Isa, belum pada Nabi Zakaria, sebelum pada Nabi Yahya. Maka kesemuanya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, kesemuanya berketurunan Banu Israel kesemua. Berketurunan Nabi Bani Israel kesemua. Sebab Nabi dia selepas pada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, sampai Nabi Yaqub. Selepas pada Nabi Yaqub tu, Nabi yang ditimbulkan, yang dibangkitkan kesemuanya berketurunan daripada Nabi Yaqub kesemuanya. Sebab tu katanya Nabi daripada golongan Bani Israel. Maka sementara nak sampai kepada, jadi kita katanya mulai daripada Nabi Ishak, belum pada nak timbul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tu
nabi yang ada di antara itu daripada Banu Israel kesemuanya. Jadi maknanya nabi yang berketurunan daripada Nabi Israel melalui Nabi Ismailnya ialah Nabi Muhammad SAW saja. Jadi antara Nabi Yakub dengan antara zaman Nabi Yakub dengan Nabi Muhammad itu ialah Nabi dan Rasul. Nabi saja ke Nabi serta Rasul yang dibangkitkan itu hanya daripada Banu Israel kesemuanya. Maka apa pasal orang Yahudi Banu Israel juga membunuhkan Nabi daripada Bani Israel juga. Sebab mereka bimbang bahwasanya apabila dibangkitkan Nabi dan Rasul, maka orang Banu Israel tidak betul-betul mengikut agama Yahudi. Sekiranya apabila datang Nabi yang lain, maka umat Banu Israel akan mengikut Nabi yang lain pula. Maka sebab itulah orang Yahudi dia membunuh akan Nabi-Nabi supaya orang tak terikut Nabi lain-lain. Hanya mengikut ajaran orang Yahudi sahaja. Maka begitu juga kisahnya yang cerita katanya Nabi Isa dibawa lari naik ke langit itu, yang katanya dibunuh, yang dibuat rupa Nabi Isa kemudian dibunuh, dan Nabi Isa dibawa naik ke langit. Maka yang membunuhkan Nabi, yang hendak membunuh, yang halaukan untuk nak membunuhkan Nabi Isa pun orang Yahudi juga. Sebab dia dah tahu kalau Nabi Isa dapat menyebarkan agamanya, maka orang Banu Israel tak ikut agama Yahudi, ikut agama Nabi Isa pula. Lalu tu dia nak bunuh Nabi Isa. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan untuk nak membunuhkan Nabi Isa. Tetapi Nabi lain-lain tu seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dan lain-lain lagi dapat dibunuh oleh Bani Israel daripada orang yang beragama Yahudi. Yang cerita Nabi Isa-nya, mereka dah kejar-kejar Nabi Isa sehingga Nabi Isa itu lari masuk ke dalam suatu rumah. Apabila Nabi Isa tu lari masuk ke dalam suatu rumah, maka di situ kalau kira pada adatnya akan dibunuhlah Nabi Isa. Sekiranya kalau tidak dibawa naik ke langit, maka akan dibunuh oleh orang Yahudi akan Nabi Isa. Tetapi apabila takdir Allah Ta'ala Nabi Isa itu dikekalkan, maka apabila Nabi Isa lari masuk ke dalam suatu rumah dan dilikung oleh orang Yahudi. Maka apabila dilikung oleh orang Yahudi itu, maka ketua Yahudi pada masa itu dihantarkan seorang masuk dalam rumah untuk nak tengok, untuk membunuhkan Nabi Isa. Dihantarkan seorang masuk dalam rumah untuk membunuhkan Nabi Isa. Maka sementara orang tu nak masuk tu, maka malaikat Jibril bawa Nabi Isa naik ke langit melalui bumbung. Naik ke bumbung, naik ke langit. Dan salinkan rupa orang yang masuk tadi tu, rupa Nabi Isa. Jadi yang masuk nak bunuh tu, yang masuk nak bunuh Nabi Isa tu, padahal Nabi Isa dah dibawa naik ke langit, dan orang yang masuk nak bunuh seorang tu Allah Ta'ala ubahkan rupa dia jadi rupa sebiji dengan Nabi Isa. Maka apabila dia tu jadi rupa Nabi Isa, maka yang lain pula masuk. Yang lain masuk ni tengok dah dibunuh ke belum dibunuh. Sebab dia hantar seorang masuk dalam rumah untuk nak bunuh Nabi Isa. Nabi Isa. Maka masuk tu, apabila lama sikitnya masuk nak tengoklah, ramai-ramai masuk nak tengoklah Nabi Isa dah dibunuh ke belum. Maka apabila mereka itu masuk, tengok ada rupa Nabi itu, seorang tu dah rupa Nabi Isa. Maka di sisi orang Yahudi dia suka katanya itu Nabi Isa. Maka lalu tu membunuh akan seorang itu. Padahal seorang itu tu orang yang Yahudi suruh masuk bunuh Nabi, disuruh masuk untuk bunuh Nabi Isa. Maka bunuh tu di sisi sangkaan orang Yahudi tu, mereka membunuhkan Nabi Isa sebab rupa orang tu dah jadi rupa Nabi Isa. Maka di situlah selepas pada bunuh tu digantung pada kayu salib. Tu sampai lambang mereka tu sekarang. Yang katanya rupa Nabi, yang kalau tengok orang Kristian tu, kayu salib dia tu, apa tu ada seorang lelaki digantung, dipaku pada kayu salib tu, itu kalau mengikut itu adalah
Siapa tu? Orang Yahudi yang Allah Ta'ala ubahkan rupa dia jadi rupa Nabi Isa. Gantian Nabi Isa. Bukan Nabi Isa betul-betul je. Sebab Nabi Isa-nya ialah dibawa naik ke langit. Jadi ceritanya di situ. Tapi orang Kristian yang sekarang dia tahu dia katanya yang kena bunuh itulah Nabi Isa. Di situlah mula-mula jadi perpecahan. Jadi maknanya apa cerita tu, maka munasabah dengan di sini bahwasanya kesalahan yang sangat besar bagi orang Yahudi ialah mereka melakukan kesalahan ialah membunuhkan nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ceritanya satu riwayat daripada Nabi katanya dalam masa sepagi itu 70 orang Nabi dibunuhkan. Ramailah. Jadi dalam masa sepagi, maknanya dalam masa satu hari itu berapa orang tak tahulah dibunuh. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bermula demikian itu sebab barang yang derhaka mereka itu dan adalah mereka itu melampau had pada maksiatillah. Bermula demikian itu. Bermula demikian itu kufur dengan ayat-ayat Allah dan membunuhkan nabi-nabi, dan demikian itu bermula demikian itu membunuh kufurkan dengan ayat Allah dan membunuhkan nabi-nabi itu dengan sebab barang yang deraka mereka itu, dengan sebab mereka itu deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab barang yang deraka mereka itu. Dia terjemah gitu, tapi maksudnya dengan sebab deraka oleh mereka itu. Naknya begitu saja. Dengan sebab deraka oleh mereka itu. Orang Yahudi deraka kepada Allah, tidak taat kepada Allah, deraka kepada Allah. Dan adalah mereka itu orang Yahudi melampau had, melampau batasan. Melampau had, yakni melampaukan batasan Allah, pada maksiatkan Allah, pada buat deraka kepada Allah. Jadi maknanya sebab apa mereka sanggup membunuhkan nabi-nabi yang ramai, sebab apa mereka yang mukufur, tak beriman, tak mengikut ajaran kitab-kitab Allah, sebab ada sifat kederakaan pada hati-hati mereka dan ada sifat melampau batasan pada hati mereka. Mereka ada buat maksiat terhadap Allah Ta'ala, mereka melampaukan batasan larangan, dikarenakan batasan itu larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah kalau buat begitunya maka jatuh mereka itu dalam maksiat yang besar. Itulah cerita ancaman yang dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman dahulu. Kemudian katanya firman-Nya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Innal ladzina amanu. Kata terjemahnya bahawa segala orang mukminin. Orang yang mukminin, orang yang beriman. Bahawa segala orang mukminin, orang yang beriman, yakni beriman dengan nabi-nabi pada zaman dahulu, belum pada bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni maknanya man alladzina amanu, orang-orang yang mukmin, yakni orang yang beriman dengan nabi-nabi yang dahulu belum pada Nabi Muhammad. Apa dia? Nak cerita orang Islam yang beriman dengan Nabi yang sebelum pada Nabi Muhammad. Bukan orang mukmin yang ialah umat Nabi Muhammad, ini bukan ceritanya.
kita jaga bagi jagaan gitu ya, bahawa segala orang mukmin, yakni orang yang beriman dengan nabi-nabi yang sebelum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bukan orang mukmin yang ialah umat Nabi Muhammad tu bukan maksud. Dan segala orang Yahudi, walladzina hadu, dan segala orang Yahudi, dan segala orang Yahudi, dimaksud dengan orang Yahudi itu maknanya orang yang beragama Yahudi. Dan segala orang Yahudi, ini orang yang beragama Yahudi. Tapi maksudnya orang yang masuk agama Yahudi. Orang yang masuk agama Yahudi, bukan orang Yahudi dengan secara asal. Maknanya dia ni belum pada tu dia bukan orang Yahudi, bukan orang yang beragama Yahudi, tetapi dia masuk dalam agama Yahudi. Tapi kita jangan terlupa cerita ni belum pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum pada bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nasrani, ini segala orang Nasrani, orang yang beragama Nasrani. Orang yang beragama Nasrani, yakni sebelum pada masa Nabi Muhammad, yang ada pada masa belum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sabiin, was-sabiin, dan golongan sabiin. Golongan sabiin itu ialah golongan, suatu golongan daripada orang Yahudi atau suatu golongan daripada orang yang Nasrani. Suatu golongan daripada orang Yahudi, suatu golongan daripada orang Nasrani. Kesemua mereka itu man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Katanya mereka itu maknanya segala orang yang mukminin, segala orang Yahudi, segala orang Nasrani, segala orang Sabiin yang disebut tadi, mereka yang beriman dengan Allah. Mereka ini ialah mereka yang beriman dengan Allah, orang mukmin. Orang mukmin mati masuk syurga. Beriman dengan Allah dan hari yang kemudian, ini hari kiamat. Hari yang kemudian, yaumil akhir, dikandaki hari itu masa, dikandaki dengan hari itu masa, yang kemudian tu maknanya yang belakangan. Kita ni ada awal, ada akhir. Akhir maknanya ujung lah. Kemudian awal, awal tu ialah masa dunia. Hidupan awal ialah hidupan dunia. Hidupan akhir ialah hidupan akhirat. Jadi mereka yang tersebut itu ialah mereka yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat, dan beramal ia mereka akan akan amalan yang soleh-soleh. Beramal dengan amalan yang soleh dengan syariat mereka yang tersebut. Itu ada cerita, maka Sabiin satu firqah, yakni satu golongan daripada Yahudi atau Nasrani. Itu yang kata tadi. Jadi ini jangan kita salah faham, katanya orang mukmin, segala orang mukmin ialah orang mukmin pada zaman Nabi Muhammad. Jangan salah faham gitu.
Dan orang Yahudi, ya orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad, jangan kita faham gitu. Nasrani Sabi'in pun ini bukan orang pada masa Nabi Muhammad. Dan ceritanya orang yang beriman dengan Allah dan dengan hari kiamat dan beramal soleh, orang yang sebelum pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Yahudi, orang yang beragama Yahudi, yang masuk agama Yahudi, yang beramal dengan amalan yang soleh, yang beriman dengan Allah, yang ada sebelum pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Sabi'in dan Nasrani. Mereka adalah orang mukmin macam kita juga. Sebab apa? Sebab mereka adalah orang mukmin. Sebabnya sebelum pada bangkit Nabi Muhammad tak diwajib tinggal agama mereka mengikut nama Nabi Muhammad. Orang Yahudi yang betul-betul beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat, betul-betul beramal soleh belum pada bangkit Nabi Muhammad adalah orang mukmin. Tetapi orang Yahudi yang ada apabila bangkit Nabi Muhammad diperintah kepada Yahudi dan Nasrani tinggal agama mereka ikut agama Nabi Muhammad. Maka apabila diperintah mengikut agama Nabi Muhammad, percaya beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad, mereka tak sanggup nak beriman dengan Nabi Muhammad. Situ tempat salahnya. Jadi maknanya belum pada dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah disuruh mereka tinggal agama Yahudi Nasrani? Tak disuruh. Tak disuruh lagi. Bahkan mereka masih beriman dengan Allah, masih beriman dengan hari kiamat dan beramal dengan amalan yang soleh, yang mana beramal dengan syariat-syariat umat-umat nabi-nabi dulu. Maka mereka ni orang yang mukmin yang dapat masuk syurga. Macam kita orang mukmin pada zaman Nabi Muhammad itulah. Mereka adalah orang mukmin. Begitu. Sebab yang dikata tadilah, jadi maknanya selama mana tak dibangkitkan Nabi Muhammad, tak disuruh ikut agama Nabi Muhammad sebab belum diadakan. Maka orang Yahudi yang i'tikad kata Nabi Isa, Nabi Musa, Rasulullah, Allah satu macam kita. Dia i'tikad tentang bersangkutan dengan Allah Ta'ala, yang i'tikad macam kita, Tuhan satu, Tuhan kuasa hingga seterusnya. Dan mereka beriman bahawasanya selepas pada mati itu akan dihidup balik macam kita i'tikad sekarang. Dan mereka itu ada buat amalan yang soleh mengikut syariat Nabi-Nabi yang dulu. Maka memanglah mereka itu adalah golongan orang mukmin juga. Sebab kira zaman belum pada bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka balasan terhadap mereka itu dengan sebab mereka adalah orang yang mukmin dan mereka adalah orang yang beramal dengan amalan yang soleh. Maka di sini nak cerita balasan terhadap mereka itu, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu maka bagi mereka itu pahala amalan mereka itu. Memang Tuhan bagi pahala, Tuhan bagi balasan yang baik terhadap amalan mereka itu di sisi Allah Ta'ala, pada Tuhan mereka itu. Jadi Allah Ta'ala sedia untuk balasan yang baik untuk mereka. Dan tiada takut atas mereka itu. Tiada takut di atas mereka itu, tidak takut nak kena azab. Maknanya tidak takut, tidak bimbang. Macam mana nak takut? Sebab dia orang mukmin. Lagi pulanya mereka adalah orang yang beramal dengan amalan yang salah. Macam mana dia nak takut masuk neraka? Begitulah. Sebab dia orang mukmin. Lagi pulanya kita ni kalau orang mukmin yang beramal amalan yang salah, memang kalau tilik pada ada dua sifat itu dah lepas daripada neraka. Kalau mukmin tapi neraka, tidak buat amalan salah, masuk neraka tapi tak kekal. Kalau mana-mana orang mukmin tak kalau mati dalam iman dah lepas daripada kekal dalam neraka. Kalau tak ada maksiat, lepas juga daripada neraka. Kalau ada iman, lepas daripada kekal.
Kalau tidak ada neraka, mana lepas daripada masuk neraka. Maka sifat mereka ini apa dia? Beriman, lagi pula amalan yang soleh. Apabila beriman dan ada amalan yang soleh, maka apa ketakutan yang terhadap mereka itu? Tidak ada ketakutan. Mana tak payah bimbang-bimbang kena azab. Memang orang ini akan lepas daripada azab. Tak payah takut, tak payah bimbang nak masuk neraka. Sebab kalau tilik pada janji Allah, orang yang beriman, orang yang amalan soleh ialah ahli syurga. Jadi tak payah bimbanglah dia. Tak payah takutlah nak masuk neraka tu, tak masuk sama sekali. Tilik kepada janji Allah Ta'ala. Itu makna tiada takut atas mereka itu. Itu maknanya la khaufun alaihim, tiada takut atas mereka itu, yakni tak payah bimbang nak masuk neraka ke tak nak masuk. Kena masuk ke tak kena masuk, tak payah bimbang. Dalam masa tapi kalau orang yang tidak beriman, mereka takut sangat nanti kena masuk neraka. Kalau orang kafir, orang tidak ada pun sedikit daripada iman dalam hatinya, mereka akan bimbang, mereka takut gerun, takut kenapa? Takut kena azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga orang mukmin tetapi ada banyak maksiat, ada buat maksiat, amalan solat tak buat banyak maksiat. Maka orang ini pun apa dia? Ada takut. Takut apa? Takut Allah masukkan dia ke dalam neraka. Begitu. Maka orang yang mukmin dan beramal dengan amalan yang saleh, memanglah tak ada buat maksiat lah dia, ada banyak amalan saleh, maka adakah kebimbangan nak masuk neraka? Tak ada. Begitu. Tu mana katanya tiada takut atas mereka itu. Maknanya pada masa orang kafir takut-takut dimasukkan mereka dalam neraka, orang ni tak takut. Macam kita lah. Apabila kita drive kereta pergi ke mana-mana tu, ada belak polis cek keretanya. Kalau kita tidak ada buat salah, kita tidak ada muat benda yang salah, tak ada bawa benda yang salah, apa yang kita takutnya? Tak payah kita takut. Walaupun ada polis nanti nak cek satu-satu sekalipun, kita dah ada lesen, takut ke? Ada bimbang ke? Kena takap? Tak payah takut. Tak kena bimbang, tak kena takut. Sebab kita orang yang tak ada kesalahan. Lesen dah ada. Benda salah tidak ada dalam kereta, kita pun tak buat salah. Maka polis tak ada jalan nak takap kita. Maka tak ada ketakutan. Tapi kalau orang yang tidak ada lesen kereta, orang yang ada muat benda yang salah, benda yang haram di sisi kerajaan dalam kereta, atau dia ada buat salah, maka apabila berjumpa dengan belak polis tu, dia akan rasa takut. Begitu. Tapi orang ni macam kita tak ada salah lah. Lesen pun ada, tak ada muat benda salah, tak ada buat salah. Apabila berjumpa dengan polis, tak rasa takut sekalipun. Sedikit pun tak rasa takut. Rasa biasalah sebab kita orang tidak ada salah. Begitu. Jadi maknanya tidak ada takut apa? Takut nak kena azab tu tidak ada. Lagi pulanya tiada mereka itu duka cita. Tak duka cita. Dia duka cita ni, duka cita siapa? Duka cita ni biasanya orang ahli syurga. Duka cita orang ahli syurga. Macam mana pula duka cita ahli syurga? Dia nisbah bagi orang yang nak cerita orang yang masuk syurga tetapi dia masih dalam duka cita. Sebab apa? Sebabnya begini. Kita kalau contohnya kalau masa muda-muda itu
sekarang kita katanya kita sekarang umur dah 60 70 masalah. Apa tu masa muda kita tak bersungguh dalam kerja. Kita tak bersungguh dalam kerja, maka harta dapatan tu tak banyak sangatlah. Harta dapatan tu tak banyak sangat. Apabila kita dah tua tak kuat nak kerja, maka harta yang kita dapat daripada kerjaan kita pada masa muda tu tak banyak sangat. Apabila tak banyak sangat, tengok orang tu tabarruk buat begitu sedekah di sini, kita nak sedekah banyak-banyak tak boleh. Orang tu setiap tahun pergi haji, pergi umrah, kita nak pergi haji, pergi umrah setiap tahun tak boleh. Sebab apa? Harta tidak banyak sangat. Sebab pada masa muda kita bekerja tak bersungguh-sungguh. Bekerja sehari, berhenti sehari, bekerja sehari, berhenti sehari. Tapi adalah duit tu boleh bekal tua. Tapi nak pergi haji, nak pergi umrah macam orang duit banyak pada nak pergi umrah setiap tahun, setiap musim tu tak boleh lah. Maka ketika tu dia akan ada menyesal. Ada duka cita tak boleh pergi umrah setiap tahun macam orang yang ada duit. Sebaliknya kalau seorang itu pada masa dia muda, dia bersungguh-sungguh dalam kerja, dalam himpunan harta dia, masa muda, masa dia kuat tu dia bekerja tak berhenti-berhenti, bersungguh sehingga dapat harta yang banyak. Apabila dia tua, tak larang nak kerja, duit dia banyak, setiap bulan dia boleh pergi umrah. Setiap bulan dia boleh pergi umrah, setiap tahun dia boleh pergi buat haji. Orang nak tabarruk di mana, nak infak ke mana, dia boleh belanja ikut suka hati dia sebab harta dia banyak. Maka orang ni tak menyesal. Orang ni tidak ada duka cita. Begitulah. Jadi maknanya bukan nak katanya orang semua dua-dua tadi tu orang yang tak ada duit. Semuanya ada duit. Tapi orang yang tak bersungguh kerja, duit tak banyak. Maka apabila duit tak banyak, nak pergi umrah setiap tahun tu tak boleh macam orang yang ada duit lah. Tapi kalau orang yang bersungguh pada belajar, masa muda dia belajar, maka selepas pada belajar, dia kerja besar-besar, sehingga dia dapat kumpulkan harta banyak. Apabila dia tua, dia boleh buat dengan duit dia tu apa-apa kebajikan, ikut suka hati dia. Maka orang ni tak menyesal. Begitu juga ahli syurga. Begitu juga ahli syurga, dia memang dia dapat masuk syurga tapi dapat masuk syurga dalam peringkat syurga yang rendah-rendah saja. Dengan sebab apa? Dengan sebab masa dia hidup pada masa dunianya memang dia orang mukmin. Dia jarang sangat buat maksiat, tetapi amalan soleh tu tak banyak sangat. Amalan soleh tak banyak, maka masuk syurga, masuk peringkat yang rendah. Maka apabila dia masuk syurga dalam peringkat yang rendah, dia tengok kawan dia masuk syurga peringkat yang tinggi, dia menyesal lah di situ. Di situ tempat yang dia duka cita. Dia fikir, duduk menengok, kalau saya pada masa hidup dunia saya kuat pada ni lagi, saya akan dapat duduk dalam syurga peringkat yang lebih tinggi pada sekarang. Di situ. Jadi maknanya itu menyesal atau duka cita ahli syurga. Itunya. Jadi dia katanya dan tiada dan tiada mereka itu duka cita. Duka cita di atas kekurangan amalan soleh. Duka cita bukan duka cita sebab dia masuk neraka. Duka cita dengan sebab kurang amal soleh. Di situ. Pada ketika duka cita segala kafir hari kiamat. Memang orang kafir duka cita, lagi pula ketakutan. Tapi orang mukmin tak ada ketakutan. Begitu. Maka tengok dalam tafsir dalam tafsir Baydawi dia katanya tiada ketakutan, tiada ketakutan nak masuk neraka tu tidak ada. Dan tiada duka cita, yang mana pada suatu masa orang yang berduka cita itu ialah orang mukmin yang kurang amalan soleh. Yang kurang amalan soleh, jadi maknanya nak masuk neraka dia tak ada buat salah. Kalau tak masuk neraka memanglah masuk syurga. Tapi nak ambil peringkat tinggi-tinggi daripada syurga tak boleh, dia kurang amalan soleh.
Kita contohnya kalau seorang itu dia maksiat dia tak buat, dia pantang. Kalau ada buat pun dia taubat. Tetapi kalau solat sunat dia tak sembahyang, tapi solat fardu dia tak tinggal lah. Dia tak tinggal lah. Tapi sunat-sunat itu ni apa dia sedekah yang sunat infak apa dia kurang lah. Tapi yang wajib dia buat semua, tapi fardu kata maksud katanya tak ada dosa dia. Tak ada dosa lepas daripada neraka. Apa lepas pada neraka? Masuk syurga. Tapi apabila masuk syurga dengan sebab pahala sedikit, duduk peringkat mana? Peringkat rendah-rendah lah. Kalau hotel 1 bintang, bukan hotel 5 bintang tak. Maka di situ menyesal. Kalau orang tu dia duit banyak. Tapi dia nak pergi ke satu tempat tu, dia bawa duit sedikit saja. Apabila nak tidur hotel 5 bintang, tak cukup dengan duit yang dia bawa. Orang tu dia bawa je bekal duit banyak. Apabila nak tidur hotel, dia boleh tidur hotel 5 bintang. Maka yang duit banyak tapi bekal sedikit. Apabila nak tidur hotel 1 bintang saja. Maka di situ ada panah, ada nyamuk, ada apa, menyesal dia. Duka cita. Kalau saya bawa duit banyak macam pak cik tu, kat rumah banyak tapi nak bekal banyak rasanya berat. Contohnya. Di situ dia menyesal, di situ dia menyuka duka citanya. Jadi maknanya duka cita kerana kekurangan amalan soleh. Itu yang disebut di dalam tafsir Al-Baydawi. Tapi tengok di sini ni kata duka cita orang segala orang kafir pada hari kiamat. Itu satu huraian pula. Jadi pada katanya orang yang tadi dengan sebab mereka orang yang beriman ada ketakutan kepada masuk neraka? Tak. Dan lagi pulanya orang ini beramal dengan amalan-amalan yang soleh, maka adakah duka cita di atas kekurangan amalan dia? Tak. Sepenuh. Ketakutan kena masuk neraka tu dah lepas sebab dia orang mukmin. Apabila lepas daripada neraka, masuk syurga. Masuk syurga, tengok pada amalan dia tu apa dia? Amalan wa amila salihah. Dia banyak amalan yang soleh. Apabila banyak amalan soleh, apa dia? Masuk syurga peringkat tinggi. Tak ada duka cita, tak ada menyesal. Ini sama dengan hadis Nabi katanya, ahli syurga ada menyesal. Ada menyesal. Maka sahabat tanya, macam mana orang syurga menyesal pula duduk dalam nikmat? Menyesal di mana? Menyesal kurang amalan. Macam tadi, orang duit banyak, apabila nak pergi ke mana? Kurang bekalan dia. Maka nak tidur, nak makan mewah-mewah, nak tidur hotel yang mewah-mewah, tak boleh lah. Tak cukup duit yang dia bekal. Menyesal lah dia. Menyesal di mana? Bukan pasal dia tak ada duit. Kurang sedikitkan bekalan. Itu saja. Jadi maknanya ahli syurga tak nak bagi menyesal, tak nak bagi duka cita, ialah sebab tu dia kata disuruhkan kita banyakkan amalan yang soleh. Sebab kita orang dah orang mukmin, kita harap Allah Taala matikan kita dalam iman, tidak ada bimbang kita nak masuk neraka tu, tak payah bimbang. Hanya yang kita usaha sekarangnya, sebab kita ada orang mukmin, usaha kita sekarang supaya kita tak jadi menyesal apabila kita masuk syurga. Tak payah menyesal tu dengan secara kita banyakkan bekalan, banyakkan kebajikan supaya dapat darajah yang tinggi-tinggi apabila dimasukkan kita ke dalam syurga nanti. Di situ puas hati. Tetapi memanglah orang kitanya kalau dapat peringkat tinggi, dia menyesal lagi, nak tinggi lagi. Dia akan menyesal, katanya, kalau aku tahu katanya balasan hebat dalam syurganya begini, aku berzikir siang malam. Contohnya begitu. Kalau tahu kata balasan hebat dalam syurganya begini, aku sembahyang siang malam. Soalannya begitu. Supaya itulah yang katanya Nabi katanya ahli syurga ada menyesal, ada duka cita. Duka cita pasal kurang bekalan. Tapi bukan tak ada tapi tak banyak. Begitulah. Habis. Kemudian katanya kisah
ambil janji Bani Israel Yahudi. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuh arifin wa nawwir qulubana